turun Desaru 10 ke, Desaru 7 ke, Desaru 15 ke, tak ada hal lah, insyaAllah dia Desaru tournament tu lah. Dan akhir sekali Cik Safwan, harapan anda sendiri personally selaku setiausaha kejohanan pada kali ini, harapan anda, apakah yang akan anda harapkan daripada outcome yang keluar daripada Desaru 10 2022 ini? Okay, daripada secara peribadi, harapan saya lah sebagai penggemar rugby di Malaysia ni, secara peribadi saya nak tengok rugby ni bukan sahaja menjadi sukan, kita boleh katakan niche sports lah. Kita nak sukan rugby ni dah jadi sebagai satu sukan mainstream. Kita nak rakyatkan rugby ni. Salah satu sebab yang kita cuba buat di stadium ni sebab stadium ni lebih mudah, lebih accessible. So penonton nak masuk, penonton lalu lalang kat tepi jalan pun nampak. Kita berdekatan dengan kawasan sekolah. So kita dapat merakyatkan rugby ni dengan lebih dekat lah. Okay, dan juga kita, saya juga secara peribadi dia, saya rasa kalau boleh saya nak event ni menjadi satu event yang orang tunggu setiap tahun. So orang akan tanya Desaru 10 nak buat bila, Desaru 10 nak buat bila, bila lagi nak buat tournament di Desaru. So macam nak benda ni akan jadi satu yang ditunggu-tunggulah oleh semua pihak, bukan sahaja penggiat rugby. Sebab Desaru ni pun kita tahu, Desaru ni bukan sahaja tempat yang terkenal dengan tempat pusat pendidikan, tapi kita juga terkenal dengan pusat pelancongan, kita ada tempat peranginan. So kalau boleh kita nak sama-sama untuk mempopularkan Desaru dengan lebih baik lah. Dan akhir sekali saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, penganjur utama, Majlis Perbandaran Pengerang, penaja utama Zakuin Resources yang Berhad. Kita ada juga Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora. Kita ada juga pihak daripada College Profesional Bandar-Bandar Penawar dan semua penaja-penaja, semua rakan penyiar, rakan sukan dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kejohanan Desaru 10 2022 yang pertama kali diadakan di Stadium Penawar, Bandar Penawar. Demikianlah tadi temu ramah kita dengan orang kuat kejohanan Desaru 10 2022, saudara Nur Safwan Muhammad Jaafar selaku setiausaha kejohanan. Dengan ucapan beliau dan cara beliau mengolah apa pandangan beliau tentang kejohanan ini daripada mula sehingga akhir, orang yang betul untuk kita tanyakan dapat, dan juga cara bertengahkan Desaru 10 di mata peminat-peminat rugby di Malaysia. Diharap semua dapat iktibar daripada perkongsian yang dilakukan oleh Cik Nur Safwan bin Jaafar. Kita teruskan dengan kemeriahan kejohanan dengan di tengah padang ketika inilah perlawanan kedua. Kumpulan melibatkan RC dengan Smart Easter.
Telah pun habis segmen bersama organizer kan. Sekarang pukul 12.30 ni kita buka sampai ke rehat nanti. Sementara kita melayan-layan baki permainan yang sedang berlangsung. Bolehlah kita buka dulu segmen-segmen borak-borak dengan Abang Jeb. Bolehlah tanya-tanyakan soalan-soalan yang anda perlukan untuk tournament ini. Apa saja soalan anda, bolehlah Abang Jeb layan-layan awak sekejap, sikit-sikit. Terima kasih bagi pihak penaja kepada Cik Amirul Kamrudin, Lokman Faris, Ahmad Rizwan yang mengatakan terbaik menganjur. Juga terlihat di ketua bahagian teknikal di bawah sana, saudara Farid Abdul Rahman, bekerja keras memastikan bahagian teknikal juga sentiasa berkeadaan baik. Dan juga referee manager saudara Wak Sabirin memastikan dia 3 keadaan ni. Biasanya tournament ni ialah tournament organizer, technical organizer dan juga referee manager. Kalau 3-3 ni berganding bahu dengan baik, sudah pasti insya-Allah tournament tu akan berjalan dengan begitu lancar. Sesopan, siapa yang panggil sesopan tu? Muhammad Haziq juga sesopan. Tahulah cakap. Mari tulis kepada peminat-peminat yang berada, mahukan apa-apa fakta ataupun apa-apa keputusan ataupun apa-apa ni, jadual, bolehlah bertanya kepada Abang Jeb. Kepada Abang Jeb kita ada setengah jam borak-borak dengan Abang Jeb tentang Desaru Tens ini. Apa yang berkaitan dengan kejohanan ataupun orang-orang di Desaru ni, boleh beritahu kita mana kita nak pergi cari lunch tengah hari ni. Mungkin mana kita nak cari teh tarik kat petang ni, kat mana pot yang best. Memandangkan tournament akan berakhir di hari pertama pada pukul 5 petang. Ada banyak masa lagi kita untuk ronda-ronda kawasan pantai ataupun kawasan cari seafood ke, cari apa ke. Bolehlah borak-borak sambil kita menghadap tournament yang sedang berlangsung. Ada baki 3 perlawanan lagi untuk sebelum kita rehat. Terima kasih kepada Rudy H, cantik kualiti streaming. Betul, kami pun mengakui kualiti streaming yang di Desaru 10 ni sangat baik sebenarnya. Jelas kalau awak tengok kat skrin sekarang ni, jelas dapat nombor, tengok nombor orang 15, nombor 14, muka orang pun boleh nampak. Kualiti streaming semua bergantunglah. Kalau awak tengok kat phone mungkin tak apa nampak lah. Kalau awak tengok through PC ataupun laptop akan nampak, ataupun TV akan nampak dengan sangat jelas dan baik. Baik bosku, kata Muhammad Arif Muhammad Rahman. Rojak Makrus sedap. Kat mana Rojak Makrus ni? Dekat Bandar Penawar. Dengar ada orang cerita, Cik Samfuan cakap dekat Bandar Penawar ni Rojak Makrus ni. Oh, ini mesti geng-geng STMI ni yang beritahu ni. Dia orang je mungkin KPRM juga. Stadium cantik, paling sesuai untuk ujian rugby. Ya betul. Betul, kalau puan berada dengan kami pada hari ini, daripada saya suka meletakkan from where I sit, daripada mana saya duduk. Kalau dapat ditengok daripada keadaan bawah ni, dia punya capacity memang sangat sesuai untuk kejohanan rugby. Lagi besar kejohanan rugby, lagi baik penggunaan stadium ni. Sebab capacity dia macam ngam je untuk 5 ke 10 ribu orang. Dengan ada bahagian yang terbuka, ada bahagian yang tertutup. Dan di sebelah pagi pula bahagian penonton di sebelah sini ditutup dengan matahari terbit di sebelah sana. Jadi agak sejuk ataupun sangat sejuk sebenarnya. Suasana kami bekerja di sebelah kanan ini berbanding dengan di sebelah sana. Jadi dapatlah kita bawakan kepada anda dengan lebih selesa. Kedudukan pemain dan juga penonton juga agak selesa di bahagian sebelah kanan stadium ataupun di sebelah depan stadium. Dengan kemah diletakkan di tempat yang sungguh baik. Ada lagi kawasan kemah di sebelah bahagian olahraga di sebelah sana. Kalau digantungkan dengan kemah di sebelah sana juga boleh letakkan. Memang stadium yang cantik dan memang stadium
yang sangat sesuai untuk kejohanan rugby yang besar. Berapa tim bang? Semua sekali ada 14 tim yang mentai pada tahun ini dan diseletkan ataupun dimuatkan dalam 4 kumpulan A, B, C dan D, dan mengamalkan sistem ranking untuk kita mencari pasukan-pasukan 8 pasukan terbaik dari segi ranking untuk masuk ke peringkat suku akhir Cup Plate. Beringin Rendang pukul berapa Banjir? Beringin Rendang main game last untuk sesi pagi ni pada pukul 1 nanti dia akan main menentang dengan Unicorn. Oh, meletup kat tu Beringin lawan Unicorn. Sabar. Lagi-lagi boleh utarakan soalan untuk Abang Jeb clear kan. Bolehlah sebelah petang nanti kalau ada orang masuk-masuk tanya lagi awak-awak tu, tolong jawabkan tu Abang Jeb. Abang Jeb sebelah petang ni mana tahu tengah busy berceloteh atau menceceh tentang game kan. Ada yang siapa lagi yang tanya tentang pukul berapa pula tim ni main, bolehlah ceritakan atau tuliskan atau replykan untuk kami warga online boleh fully concentrate on bawakan pada anda dengan secara lebih dekat lagi. Juga kepada warga Pengerang di mana jua anda berada, ada disediakan booth-booth jualan makanan di luar stadium dengan SOP yang begitu ketat sebenarnya diberikan ataupun disediakan oleh penganjuran, sebab ada satu akses masuk je ke dalam stadium ni, dan akses tu ada kod semua dan menunjukkan awak ada dapat dos yang mencukupi atau tidak sebelum masuk stadium. OP main pukul berapa? OP game kedua OP lah sebelah petang saya kira. Pas pukul 3.20 petang Cik Faiz Helmi, sebab dia main di grup yang ada 3 tim tu je. Tiga-tiga meletupnya tim. Siapa jadi mangsa tak tahulah tim tu. Pok Mat RC tim daripada mana? Belum dapat turun lagi. Pok Mat RC tu nak tanya lah. Pok Mat RC daripada Melaka. Mengikut daripada Melaka. Pok Mat RC tengah-tengah final Liga Melaka ini tiba-tiba ada wakil daripada Melaka, iaitu Pok Mat RC. Lagi sedang berlangsung itulah tim-tim ataupun staff daripada Aitawa tu berbeza-beza umur. Saya tengok tim daripada Aitawa tu nombor pun pelik-pelik, tak macam nombor jersey rugby yang common. Nombor 99 ada nombor 88, dan mungkin dia orang buat sendiri tim tu di Aitawa. Main touch petang-petang. Lepas tu dia orang dengar pula ada teman Desaru ni kan. Jadi dia orang ramai-ramai register untuk menyertai Desaru Tens 2022. Kedudukan sekarang Pok Mat RC mendahului Smart Easter dengan mata 22 berbalas kosong.
Kembali ke Padang dengan aksi Smart Sekolah Menengah Aitawa. Wakil mungkin staf daripada kejiranan. Bukan baru dah dimasukkan orang-orang muda dalam tim ni. Mula-mula tadi otai-otai yang beraksi. Tengok macam dah tak larat. Baru dah dimasukkan main-main muda, mungkin pelajar-pelajar sekolah ataupun area Aitawa. Masih bertarung dengan Pokmat. Kejap kata tim Melaka, ada pula kawan-kawan yang datang beritahu ni budak-budak tim-tim Kajang ataupun Bangi. Tim Pokmat ni pakai jersey warna purple yang menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Di antara kedua pasukan ini sudah pun menjadikan 4 try untuk memberikan mereka kedudukan yang selesa. Dan anda yang baru saja masuk, bolehlah kita ajak borak-borak. Daripada Badlisha Muhammad, siapakah tim favourite pada pandangan Abang Jeb? Susah untuk dia katakan tim favourite. Cuma ada beberapa tim yang terror-terror kita nampak. Satu ialah tim OP Blues. Rata-ratanya main 15 aside Malaysia di bawah pengurusan saudara Zuhairi bin Muhammad Rashid. Seterusnya ialah pasukan Unicorn RC. Itu Sevens team Malaysia dalam tu. Penuh main-main 7-11 kebangsaan yang muda-muda. Nampak otai yang tengah padang tu, dia tap je bola tu kat kaki dia. Tu zaman-zaman dulu punya style main. Terus saja ditegur oleh pengadil. Pasukan pengadil tu siapa tu? Nur Farhan. Dia kata, "Uncle, orang dah tak buat lah lagi uncle macam tu. Sekarang ni kena bola tu meninggalkan kaki. Orang dah tak tap dah bola tu kat kaki." Terus scrum kepada pasukan lawan Pokmat kembali memegang bola. Jadi dua tim itulah yang dilihat paling akan memberi cabaran dalam perlawanan atau kejohanan ini. Samping ada satu lagi pasukan yang sudah pun menang 2 kali, iaitu pasukan wakil tuan rumah KPMBP Ravens, dah menang 2 kali. Ada lagi satu pasukan dalam list yang juga. Beringin Rendang belum main lagi. Kita belum tengok lagi Beringin Rendang. Ex-Pirate juga akan memberi tentangan yang hebat dalam kejohanan ini. Itulah beberapa pasukan yang lihat. Fazrin Nur Zaid sekali dia datang tengok, lepas tu dia off, lepas tu dia datang tengok. Ni dah kali ketiga dia masuk. MBJB main pukul berapa? MBJB satu lagi tim yang harus dipandang, tak harus dipandang ringan. Confirm akan masuk suku akhir bagi saya. Dan dia akan main pada sesi petang. MBJB akan next game. Sekejap lagi ada ni, sebelum tamat ni, dia akan main 3 game kumpulan dia. Dia akan lawan Southern Oilers. Kepada geng-geng Oilers, di mana anda? Central Oilers, Northern Oilers, East Coast Oilers, West Coast Oilers, Sabah Sarawak Oilers, semua. Wakil anda Southern Oilers akan bermain dengan MBJB lepas ni. Besar juga sebenarnya tim-tim Oilers ni sebenarnya. Dia adalah tim pasukan Petronas kalau tak salah saya, yang Oilers punya geng ni. Dia selalu buat especially the Central Oilers selalu buat tournament friendly games di sekitar Lembah Kelang. Selalu panggil mana-mana tim. Diorang tu sampai tim Bunga Raya pun Bunga Raya pula, pasal Bunga Raya All Boys pun diorang berani hadap selama tim Oilers. 1000 Ragas next game. 1000 Ragas dah main 2 kali. Rasanya dah habis untuk game diorang hari ni. Rudy H Central Oilers, dah agak dah awak Central Oilers. Daripada tadi cara awak komen tu kan, dah tahu dah ni geng Oilers juga ni. East Coast Oilers, power, baru kita sebut nama dia kan. Abang Jeb ni tahu, suka petik-petik nama orang, tapi petik-petik ke arah kebaikan lah. Dah tahunya kewujudan pasukan Oilers ni di merata Malaysia. Borneo Oilers pun hadir. Dahsyat. Lagi try tambahan daripada Pokmat RC.
Pok Mat ni kalau dia menang satu ni, the next last game dia akan jumpa dengan habis. Lepas tu dia mungkin akan masuk quarter final kat ni Pok Mat ni. Tengoklah dia akan jumpa tim Sidik mana, tapi ranking dia mungkin nombor 7, nombor 8. Siapa lagi yang masih bersama kami? Boleh tulis-tulis di manakah lokasi anda bersiaran langsung bersama kami ini.